warahmatullahi wabarakatuh. Mengurusi tiga perkara. Butiran 12800 pemodenan sistem pengairan padi. Tahun lepas saya menerima surat daripada Menteri Pertanian yang lepas, Ahli Parlimen Jeli, mengenai projek pengairan moden di kawasan Machang di bawah Kementerian Pertanian. Sehingga tarikh itu sampai saat ini belum nampak tanda-tanda kemajuan di lapangan. Saya ingin bertanyakan mengenai status projek ini. Sudahkah perunding atau konsultannya dilantik? Kalau sudah, apakah laporan progres kerjanya? Dan bilakah sebenar-benarnya projek pemodenan sistem pengairan moden ini akan dilaksanakan? Kerana lokasi Machang itu sendiri dia tak termasuk dalam kawasan pembangunan dua agensi pembangunan wilayah. Kalau Kesedah dia sampai setakat Kuala Kerai, tak sampai Machang. Kalau Kedah dia juga tak sampai ke Machang. Jadi sistem pengairan moden ini sangat penting. Dari sudut keperluan asasnya, dia dekat sebenarnya dengan Sungai Kelantan sebagai punca air. Untuk itu saya menggesa agar pelaksanaan projek ini dapat disegerakan bagi membolehkan penanam padi di kawasan Machang mengusahakan tanaman ini setahun 2 kali. Butiran 080000 insentif pengeluaran padi. Tan Sri Pengerusi di Kelantan, lebih tepat di Kampung Tunjung dalam Dewan Negeri Salo, Parlimen Kubang Krian, sekumpulan orang kampung mengusahakan pengeluaran padi organik yang popular sebenarnya di Amerika Syarikat, India, China dan Indonesia, di kawasan tanah seluas lebih kurang 20 ekar. Sudah pun dituai hasil. Pengeluaran padi organik ini membolehkan kawasan sawah tersebut hidup ikan haruan, ikan keli, ikan sepat, belut, dan tanaman ini juga atas nama sifatnya pengeluaran padi organik tidak menggunakan racun serangga, tidak menggunakan baja kimia. Yang digunakan ialah baja kompos hasil daripada sisa najis binatang dan juga sampah-sampah yang diproses sendiri. Dan hasil tuaian yang pertama itu mencecah sehingga 10 tan. Dan sekarang sedang dikembangkan usaha pengeluaran padi organik ini di satu lagi kawasan di Pasir Mas dalam Dewan Undangan Negeri Cetok, di kawasan yang telah pun dikenal pasti. Jadi apakah usaha pengeluaran padi organik hasil inisiatif masyarakat tempatan ini, melayakkan mereka menerima bimbingan ataupun insentif lain daripada kementerian? Pertama, kerana hasilnya yang tinggi. Kedua, mereka memanfaatkan bahan tempatan. Dan yang ketiga, mereka berdikari buat masa ini. Barangkali dengan sedikit bimbingan dan insentif pengeluaran akan membolehkan idea ini dikembang luaskan lagi di beberapa kawasan lain, bukan saja di Kelantan, bahkan di tempat-tempat lain. Atau barangkali juga sudah pun ada model pengeluaran padi organik yang berjaya di mana-mana sudut di negara ini, yang mungkin orang kampung di Kampung Tunjung itu boleh melakukan lawatan dan juga mempelajari sistem penanaman padi organik ini bagi meningkatkan lagi keupayaan mereka memastikan projek ini lebih berjaya. Butiran yang terakhir Tan Sri Pengerusi ialah 010400 industri padi dan beras, lanjutan daripada rakan saya dari Pokok Sena mengenai bernas. Tan Sri Pengerusi, 11 Julai 95 satu konsortium telah ditubuhkan oleh kerajaan yang menggabungkan 9 syarikat yang menguruskan soal beras ini.
Permatang Jaya Sdn Bhd 38.8%, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas 11.11%, Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat 11.11%, ZAW Venture Sdn Bhd, ini milik bekas Bendahari Pemuda UMNO Malaysia, arwah, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat ke atas rohnya, memiliki 5.56%. Simple Tech Sdn Bhd, ini milik pengarah urusan Bernas 5.56%. Syarikat Perniagaan Peladang Mada 11.11%, Syarikat Perniagaan Peladang Kada 5.56%, Ilustrasi Hikmat Sdn Bhd 5.55%, Sebiro Holding Sdn Bhd, ini milik bekas Setiausaha Agung UMNO dan seorang ahli perniagaan dari Sarawak, menjadikan jumlah peratusan shareholdernya ialah 100%. Rakan saya dari Pokok Senang tadi membangkitkan bagaimana satu syarikat dari Hong Kong seawal tahun 2001 lagi telah membeli saham-saham Bernas ini di pasaran terbuka, dan melalui yang kemudiannya menimbulkan polemik, bagaimana mungkin satu industri strategik negara yang dikaitkan dengan isu keselamatan makanan untuk rakyat negara ini boleh terlepas kepada milikan asing. Pada saat itu kita ada jawatan kuasa pelaburan asing atau FIC pun boleh bolos. Jadi soal liberalisasi yang diumumkan baru ini sebenarnya lama sebelum liberal itu pun pihak asing sudah kuasai. Tapi kerana ianya menjadi polemik dan pertikaian, maka satu arrangement dengan izin dibuat bagi membolehkan saham syarikat Hong Kong ini dibeli oleh syarikat tempatan yang kita dipahamkan tadi, syarikat Tradewin, satu vehicle milik seorang usahawan yang terkemuka di negara kita. Isunya, Tan Sri Pengerusi, ialah pertama, ketika saham-saham ini dikuasai oleh satu dua usahawan yang besar, saya ingin tahu apa jadi kepada saham milik Pertubuhan Peladang Kebangsaan, Persatuan Nelayan Kebangsaan, Syarikat Perniagaan Peladang Mada, Syarikat Perniagaan Peladang Kada, yang kalau dijumlahkan mereka sebenarnya mempunyai majority share mencecah 40%. Tahun 1995, Permatang Pauh waktu itu Menteri Kewangan, waktu distrukturkan konsortium ini dengan perjanjian pemilik sahamnya, ternyata bahawa kepentingan peladang, nelayan, petani, penanam padi ini diambil kira. Dalilnya, syarikat yang mewakili kepentingan mereka diberikan peruntukan saham. Hari ini kita tak tahu status saham itu. Yang jelas ialah Permatang Jaya milik tokoh UMNO, ZAW Venture bekas Bendahari Pemuda UMNO, dan Simple Tech menjual saham-saham mereka kepada Budaya Generasi Sdn Bhd yang juga diwakili oleh tokoh perniagaan yang sama, yang sekarang ini diuruskan pembelian saham syarikat Hong Kong kepada syarikatnya Tradewin. Ada dua vehicles untuk dia di sini. Jadi Tan Sri Pengerusi, Kementerian Pertanian saya fikir boleh saja memberikan penjelasan tentang perkara-perkara ini. Setakat mana kepentingan kelompok nelayan, peladang dan penanam padi dipertahankan melalui peruntukan itu, ataupun saham-saham mereka telah pun dijual juga terlepas. Kita tak tahu sebenarnya. Ya, ini penting. Sepenting industri ini jangan sampai terlepas kepada milik asing. Jadi Tan Sri Pengerusi, dua perkara itu kita timbulkan di bawah topik Bernas ini, yang menjadikan tiga isu yang saya kemukakan di peringkat jawatankuasa. Terima kasih. Assalamualaikum.